Kepong untuk membahas. Ya, salam sejahtera, Dato' Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk turut serta dalam perbahasan kali ini. Ya, isu yang pertama, kita menjangkakan akan berlaku kenaikan harga rumah khususnya di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, REDA nama singkat dia, harga rumah berkediaman baharu dijangka meningkat susulan kenaikan harga bahan binaan. Saya juga dimaklumkan bahawa kos bahan binaan seperti besi, kaca dan konkrit dan sebagainya telah naik sehingga 60% berbanding dengan harga sebelum pandemik COVID-19 dan boleh menyebabkan harga rumah menjadi semakin mahal. Oleh yang demikian, saya ingin mendapatkan penjelasan kenapakah kos bahan binaan boleh melonjak naik. Apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan atau sekurang-kurangnya menstabilkan harga bahan binaan agar tidak berlaku kenaikan harga rumah dan memberi peluang rakyat berpendapatan rendah mampu memiliki rumah sendiri. Isu yang kedua, berkenaan program perumahan rakyat PPR nama singkat. Tujuan projek ini adalah bagi membantu keluarga miskin yang tidak mampu menyewa rumah dengan kadar sewa pasaran semasa. Mereka ditawarkan PPR dengan bayaran sewa serendah RM124 sebulan sahaja untuk satu tempoh yang tertentu, mungkin 4 atau 5 tahun. Jadi pada tahun yang keempat atau 5, agensi kerajaan yang berkenaan sepatutnya perlu membuat bancian atau siasatan jika keluarga tersebut telah pun mengalami peningkatan pendapatan atau sara hidup. Jika didapati ada perubahan peningkatan, wajarnya mereka ini memberi peluang kepada pemohon-pemohon lain untuk menduduki PPR. Ini kerana saya mendapati terdapat keluarga yang telah menduduki PPR sehingga lebih 10 tahun dan mewarisi hingga ke 3 generasi. Sedangkan terdapat lebih daripada 10,000 permohonan yang baru yang masih menunggu tawaran sewa rumah PPR selama lebih daripada 10 tahun. Sehubungan itu, saya minta agar kerajaan betul-betul membanci penyewa-penyewa PPR di samping menyediakan peluang untuk mereka meningkatkan taraf hidup masing-masing pada masa akan datang. Saya juga berharap agar kerajaan dapat membina lebih banyak PPR baru di bandar-bandar besar, khususnya di kawasan Parlimen Kepong bagi membantu keluarga-keluarga yang sangat memerlukan. Isu yang ketiga, saya sering menerima aduan daripada penduduk di kawasan Parlimen Kepong berkenaan masalah kerosakan padang rekreasi di taman perumahan, terutamanya kerosakan padang bola kelanjang awam. Namun semuanya dalam keadaan rosak dan sangat teruk. Lantai gelangan sering rosak dan berlubang, penuh dengan retak dan tidak sesuai untuk melakukan sebelang aktiviti sukan, apatah lagi permainan bola keranjang. Setiap kali pihak Persatuan Penduduk atau pejabat saya sendiri membuat aduan, pihak DBKL, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan menghantar kontraktor untuk membaiki. Namun tidak sampai 2 bulan, lantai gelangan rosak semula disebabkan kerja baik pula yang tidak berkualiti. Jadi saya harap isu seperti ini tidak akan berulang lagi dan akan diatasi dengan segera. Kontraktor yang berkenaan ditukar jika perlu. Isu keempat seterusnya adalah berkenaan harga kinzir. Kita sedia maklum seluruh Malaysia sering membincangkan masalah kenaikan harga ayam, telur, sayur dan sebagainya. Namun tiada pihak yang membincangkan masalah harga kinzir yang terus mengalami kenaikan 30% dalam 1 bulan. Masalah ini bukan menjejaskan bangsa Cina sahaja, tetapi rakyat Sabah, Sarawak dan kaum-kaum lain turut terkesan dengan kenaikan tersebut. Chain reaction, dengan izin Dato' Yang di-Pertua, kenaikan harga kinzir adalah meluas di pasaran. Jadi saya berharap agar pihak kerajaan dapat memikirkan langkah bagi membantu menyelesaikan masalah kenaikan mendadak harga kinzir pada kebelakangan ini. Isu yang terakhir adalah banjir kilat yang teluk di Lembah Kelang semalam melanda beberapa kawasan yang
tenggelamkan beratusan kenderaan dan beribuan orang terperangkap dalam jalan raya, selain daripada kerugian harta dan wang yang belum dapat dikira. Menteri Air dan Alam Sekitar Yang Berhormat Kubang Kelian berkata, taburan hujan luar biasa selama 2 jam semalam menjadi punca banjir kilat ini. Persoalan saya kepada Yang Berhormat Kubang Kelian, adakah jawapan itu sahaja mencukupi? Selain daripada jawapan itu, apa lagi kerajaan boleh bantu para mangsa banjir kilat semalam? Saya juga terpanggil untuk bertanya kepada Yang Berhormat Kubang Kelian, apa pengalaman dan kelayakan Yang Berhormat Kubang Kelian dalam mengatasi masalah banjir, sedangkan negeri Kelantan beliau sendiri mengalami banjir bertahun-tahun tanpa sebelang penyelesaian. Menurut laporan berita, Kuala Lumpur dilanda banjir kilat sebanyak 48 kali dari Oktober 2015 ke September tahun 2020. Ini bermaksud banjir berlaku di Kuala Lumpur 10 kali dalam 1 tahun. Adakah ini salah satu ciri pusat bandar bertaraf world class? Kita mempunyai Menara Merdeka 118 tingkat yang kini jadi bangunan pencakar langit yang kedua tinggi di dunia. Tetapi longkang-longkang di sekitar menara itu tersumbat dengan sampah sarap dan jalan-jalan di sekelilingnya banjir apabila hujan lebat. Tiada peniaga asing yang waras akan melabur wang mereka di negara kita jika masalah banjir berulang sebanyak 10 kali setahun. Apabila terowong lebuh raya Smart Tunnel dengan izin siap dibina dengan kos 2 bilion ringgit pada tahun 2007. Kerajaan kata isu banjir di Kuala Lumpur diselesai dengan penuh. Kerajaan pada masa itu Kerajaan Barisan Nasional. Apa yang berlaku semalam dan pada bulan Disember tahun lalu adalah bukti yang jelas Smart Tunnel merupakan satu projek yang gagah. Saya minta kerajaan menjawab mengapa Smart Tunnel gagal mengatasi banjir setiap kali berhujan lebat. Saya juga minta kerajaan menubuhkan satu pasukan khas yang ahlinya terdiri daripada pegawai kanan pelbagai kementerian yang berkaitan dan ia dipimpin oleh seorang pakar banjir yang bereputasi tinggi di antarabangsa untuk mencari satu penyelesaian holistik mengatasi banjir kilat di Lembah Kelang dengan once and for all dengan izin Yang Teratur yang dipertua. Itu sahaja pembahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ibu.